Assalamualaikum, Noro TV, My Hero Academia, chapter 325 yang bertajuk Connected to One for All. Dan dalam chapter kali ini kita dapat tengok hujan masih lagi belum berhenti. Dah 2-3 minggu hujan, nasib baik tak banjir je. So untuk review apa yang dah jadi dalam chapter kali ini, tanpa buang masa, jom kita start. Menu mono Mishitiaru. Piu piu boom boom. Chapter kali ini bermula dengan sambungan daripada pengakhiran chapter lepas, di mana Kota dan juga gadis musang tersebut berlari ke arah Midoriya untuk menenangkan dan memberi sokongan kepada Midoriya. Midoriya juga dilihat ingin berlari mendapatkan Deku, tapi telah dihalang oleh Lida. Lida berkata ini bukan tempat kita sambil memandang ke arah Uraraka. Kota meminta maaf kepada Midoriya sebab dari tadi dia tak mampu untuk berbuat apa-apa sebab dia juga ketakutan. Yalah, mana taknya buat berani lebih-lebih lagi mendapat pula Kota. Tapi selepas dia mendengar gadis musang itu membela Deku, dia pun memberanikan diri untuk tampil ke hadapan. Kemudian gadis musang berkata, akhirnya kita dapat bertemu juga kembali. Adakah ini yang dinamakan jodoh? Turutun, turutun. Cik tak dah. Dia kata kepada Deku, rupanya awak adalah student UA. Dia dah pergi ke banyak tempat perlindungan, tapi semua tempat tak bagi dia masuk. Kata mereka, mutant tak diterima di situ. Kalau kita tengok balik masa Deku selamatkan gadis musang ni pun, Deku selamatkan dia daripada diharas oleh orang awam yang ingatkan dia adalah villain. Bukan disebabkan dia kena attack dengan villain pun. So, tak heranlah kalau dia dihalau berkali-kali di semua tempat perlindungan yang dia dapi. Dan disebabkan dia dihalau berkali-kali itulah, akhirnya dia bertemu kembali dengan Deku di UA. Sambil mengucapkan terima kasih, dia dan Kota memeluk Deku sebagai menghargai jasa Deku. Kemudian di celah-celah orang ramai, muncul seorang pakcik yang juga membela Deku sambil mencekak payung si pembangkang tadi. Nasib baik dia cekak payung je. Kalau dia cekak tengkok kawan tu, takkan naya kawan tu. Jangan main-main lah dengan pakcik tu. Tengok atas kepala dia ada shuriken selama je dia tak cabut. Kalau kita pasang, pakcik ni adalah pakcik yang pernah muncul di chapter 1 dulu. Dia adalah orang yang tengah sembang-sembang dengan Deku tentang hero. Kemudian pakcik tu mencadangkan agar mereka semua dengar dulu apa yang Deku nak kata. Lagipun bukannya dia nak duduk terus di situ, dia cuma nak tumpang untuk berehat sahaja. Lagipun hero sekarang memang tak cukup kekuatan untuk menentang villain. Betul tak hero? Apa kata survey? Kemudian Nezu dengan muka yang pasrah menjawab, ya betul. Kemudian cubaan membakar masih ada lagi ya. Ada yang mempertikaikan kenapa tak dihantar ke Shiketsu, memandangkan sistem keselamatan Shiketsu setara dengan UA. Alamak ni, cakap pakai hidung, suka-suka kembang, suka-suka kecut. Kalau buat macam tu, maksudnya mereka cuma menolak masalah tu ke Shiketsu. Dan lepas tu orang sana pula tak mau terima. Mereka pula tolak ke UA. Duk pulang alik macam tu lah. So bila nak settle? Dan kalau kita fikir logik pun, Midoriya memang berasal daripada UA, dia bersekolah di UA. Dah tu kenapa pula Shiketsu nak ambil risiko tu kan? Takkanlah anak sendiri pun nak suruh jiran jaga. Kemudian pakcik Shuriken bagi analogi pula yang hero merupakan pelakon di atas pentas dan si villain merupakan penonton di bawah pentas. Sebelum ni mereka bergantung kepada All Might, tapi sekarang keadaan dah tak sama. Pentas tu dah pun roboh. Tak ada lagi beza di antara pelakon maupun penonton. Mereka mestilah bersama-sama dengan hero menentang villain. Kemudian mamat yang bangkang sebelum ni bertanya, adakah dengan membenarkan Midoriya tinggal di sini akan mengembalikan kehidupan mereka yang dulu? Setelah lebih kurang 3 chapter dia duduk bangkang, akhirnya nampaklah ada bibit-bibit keinsafan dalam diri dia. Alhamdulillah. Midoriya kemudiannya menjawab, sekarang dia dah tak lagi kesorangan dan dia akan ambil balik ke semuanya. Jauh di luar bangunan UA, kelihatan Endeavor, Hawk dan juga Shoto sedang melihat apa yang terjadi di UA daripada jauh. Kemudian Ectoplasm muncul dan mengejap mereka bertiga untuk melihat dengan lebih dekat apa yang telah berlaku sekarang. Endeavor menyalahkan dirinya kerana apa yang mereka buat semuanya berbalik kepada Midoriya juga. Mereka cuma meletakkan semua ni di atas bahu Midoriya. Hawk kemudian mencalah dan berkata, kalau bercakap tentang progres, sebenarnya mereka telah pun ada progres, merujuk kebersamaan si villain dan juga hero dalam menentang villain. Dan penyatuan ni terjadi dengan adanya One for All, di mana All Might mempunyai hubungan dengan Midoriya, Midoriya mempunyai hubungan dengan kelas 1A. Kemudian Uraviti sebahagian daripada kelas 1A telah menghubungkan Midoriya dengan orang awam. Kemudian Hawk berkata lagi, kalau semua bersikap mengambil berat antara satu sama lain, satu masa depan yang cerah akan kita kecapi, di mana hero akan mempunyai masa untuk bergelak ketawa. Memang deep kata-kata Hawk ni. Kata-kata ni bukan saja terpakai untuk siri My Hero Academia ni, tetapi apply juga untuk kita di dunia sebenar ni. So, renung-renungkan dan selamat beramal. Dalam panel ni, ada satu benda yang menarik perhatian aku.
Kalau kita tengok dalam ramai-ramai ni, sempat lagi kami nak ribuh penampak belakang pelapor kubu. Hai, geram lama dah kata bang. Dan satu lagi perkara yang menarik adalah perubahan watak Endeavour dan juga Shotto. Sekarang ni kita tengok masing-masing dah buang ego masing-masing. Dan Shotto berkata dia akan membantu Endeavour untuk settlekan Dabi. Kemudian pengetua Dezu membuat satu video call bagi menghubungi Aizawa Sensei yang berada di hospital. Dia memberitahu itu adalah satu perkara yang tak mampu dia lakukan walaupun dia mempunyai kuasa dan juga pangkat sebagai pengetua, tapi kelas 1A telah pun berjaya melakukannya. Dia juga sempat bertanya bagaimana keadaan kaki baru Aizawa, di mana Aizawa telah pun diberi satu kaki robotik bagi menggantikan kaki dia yang telah pun hilang. Aizawa hilang kaki ni semasa dia berlawan dengan Shigaraki. Masa tu, peluru penghapus quirk telah pun ditembak ke arah Aizawa dan berjaya mendarat di kaki dia. Sebelum kesan peluru tu sempat merebak ke seluruh tubuh Aizawa, Aizawa dengan pantas telah memotong kaki dia ala-ala Raikage potong tangan masa kena Amaterasu Sasuke. Memang hero first class lah Aizawa ni. Kemudian Aizawa bertanya pula tentang update Kurogiri. Kurogiri telah pun dipindahkan secara rahsia ke sebuah pusat penyelidikan untuk kajian yang lebih mendalam. Sebenarnya agak menarik jugalah untuk kita tahu apakah yang akan terjadi kepada Shirakumo ni. Adakah dia akan berjaya diselamatkan ataupun dia akan terus menjadi musuh kepada Aizawa dan juga Present Mic. Sama-sama kita nantikan. Aizawa juga sempat bertanya tentang langkah penjagaan yang diambil bagi menghadapi serangan daripada Himiko Toga. Rupanya UA sangat memandang serius ancaman yang dibawa oleh Toga ni. Bayangkan kalau Toga terlepas masuk ke sesebuah shelter dengan quirk dia yang dah awaken tu, senang-senang je dia nak tewaskan semua orang yang ada dalam tu. Situasi ni nampak macam lebih kurang dengan dalam Naruto juga, di mana Zetsu putih boleh merubah diri dia menjadi orang lain dan menimbulkan huru-hara. Lalas, Naruto jugalah yang boleh settlekan dengan Sagemuk dia. Dan dalam My Hero Academia ni, cara nak counter Toga ni, mereka dah pun ambil kira berapa time limit untuk dia berubah menjadi seseorang dan berapa banyak darah yang dia perlukan. Kod Toga ni macam kita tahu lah, dia nak kena ada darah orang tu dulu baru dia boleh bertukar menjadi orang tu. Dan mereka akan cuma melepaskan orang yang baru datang ke shelter tu untuk masuk ke dalam shelter tu selepas masa-masa yang tertentu sahaja. Dan akhir sekali, Aizawa telah pun mengisytiharkan yang telah tiba masa untuk membalas dendam. Chapter kali ini tamat dengan kemunculan All Might yang nampak tidak gembira dan dia seolah-olah risaukan sesuatu. Adakah dia dah nampak sesuatu yang orang lain masih belum nampak? Ataupun adakah dia risau dengan bahaya yang akan mendatang? Ataupun dia masih lagi maju dengan Deku lepas Deku palau di hari itu? So yang ni pun sama-sama kita nantikan di chapter yang akan datang. Ok guys, sampai sini saja dulu video pada aku. Macam mana? Apa yang anda rasa dengan chapter kali ini? Rancak tak rancak? Cuba komen kat bawah. Jangan lupa untuk like video ni, komen video ni, share video ni. Dan kepada yang masih belum menjadi nakama, jangan lupa untuk tekan button subscribe untuk jadi nakama. Dan aku minta maaf kalau ada tersalah info ataupun tersalah kata dalam video ni. Sehingga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum dan Noro Noro TV.